Hakim Speaker Kerajaan Negeri Selangor dan YB juga merupakan anak yang dari Batu Pahat. Sekali lagi satu tepukan yang gemuruh kepada beliau. 再一个热烈的掌声来欢迎他，谢谢。 Salam bahagia dan selamat datang saya ucapkan pada Pengerusi Majlis Saudara Syed Hamid Ali, yang saya muliakan Saudara Dr. Syed Hussein Ali, Saudara Dr. Ramli, rakan-rakan dalam Parti Keadilan Rakyat, PAS dan juga DEP, dan tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. 各位大家晚上好。 Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur kerana sudi menjemput saya untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini. Tetapi oleh kerana saya ada satu lagi jamuan yang terpaksa saya hadir di Yomping pada malam ini juga, maka saya merupakan penceramah pertama. Itu saya terpaksa meninggalkan tempat ini selepas saya berucap, dan saya dimaklumkan bahawa saudara Anwar Ibrahim dalam perjalanan. Saya kata tadi bahawa saya dapati bahawa Batu Pahat sudah tidak selamat lagi. Sebab apabila saya datang tadi, saya cuma ambil waktu 2 jam, masa 2 jam untuk sampai dari Kuala Lumpur sampai ke Tongkang Pecah. Dari Tongkang Pecah sampai Batu Pahat cukup lama. Sebab traffic jam dari Tongkang Pecah sampai Bukit Pasir. Bukan kerana apa? Kerana ada roadblock. Sebab Batu Pahat sudah tidak selamat. Dalam perjalanan saya ke sini pula, saya nampak banyak FRAYU sudah bertolak ke arah sini. Batu Pahat memang tidak selamat. Tidak selamat bukan banyak penyamun. Tidak selamat kerana Batu Pahat akan jatuh ke tangan Pakatan Rakyat dalam pilihan yang akan datang. Kita walaupun hanya menjadi kerajaan selama 2 tahun 4 bulan, tetapi kita sudah membuktikan kepada dunia bahawa Pakatan Rakyat mampu memerintah lebih baik daripada Barisan Nasional yang telah memerintah 53 tahun. Kita menunjukkan, kita membuktikan kemampuan kita. Kita tak kira orang siapa. Kalau dia melakukan salah laku dalam kerajaan kita, kita ambil tindakan. Tak macam Barisan Nasional. Baru-baru ni ada orang berpangkat tun didakwa. Itu pun sudah berapa lama di bersara. Nasib baik dia ada lagi. Kalau dia tak ada orang kena charge. Tapi dalam Pakatan kita tidak membenarkan perkara seperti ini berlaku. Kita nak pastikan kita menubuhkan sebuah kerajaan yang bersih. Kerajaan yang dapat mentadbir kewangan negara dengan baik. Kerajaan yang mampu memastikan pengurusan kerajaan pada tahap yang paling cekap sekali. Itu adalah tekad kita. Itu adalah matlamat kita. Dan itu adalah usaha kita. Dan itu adalah keputusan yang telah kita tunjukkan selama 2 tahun 4 bulan. Kemampuan kita untuk mentadbir diiktiraf oleh Ketua Audit Negara. Ketua Audit Negara dalam laporannya hanya memuji 3 negeri. Kerajaan negeri, kerajaan persekutuan dia tak puji. Dia hanya puji 3 kerajaan negeri. Yang pertama, Kerajaan Pakatan Rakyat di Kedah. Yang kedua, Kerajaan Pakatan Rakyat di Pulau Pinang. Ketiga, Kerajaan Pakatan Rakyat di Selangor. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, kita sapu semua. Itu kemampuan kita. Tak pernah berlaku pada Barisan Nasional. Saya kata tadi, Malaysia dah semua dah ada. Kita tak ada benda nak ekspor lagi. Dulu kita pengekspor terbesar getah di dunia. Pengekspor kelapa sawit terbesar di dunia. Pengekspor biji timah terbesar di dunia. Tanah kita cukup subur. Tanam kacang, dapat kacang, semua kita boleh dapat. Tak tanam pun, lalang akan tumbuh. Betapa suburnya tanah kita ini. Tapi di bawah pentadbiran Barisan Nasional, dah kalah kita. Getah kita kalah. Kita kalah pada Indonesia. Kelapa sawit kita kalah pada Indonesia. Biji timah dah tak ada lagi. Apa nak lagi? Tak ada. Apa nak ekspor? Tak ada. Sebab tu kita hantar Menteri Pelancongan. Menteri yang paling pandai melancong.
untuk buat promosi di seluruh dunia. Dia kata Malaysia ni bagus. Dia pergi pelancong daripada luar negara. Dia kata Malaysia ni bagus. Malaysia ni suka membeli belah. Nak beli apa sekalipun di Malaysia tidak ada. Memang ada Malaysia ni. Banyak barang yang kita beli. Luar negara yang boleh beli, kita dapat di Malaysia juga. Yang ada di Malaysia, dia orang tak ada. Ada 3 benda yang boleh dibeli Malaysia tapi tak dapat di negara lain. Yang pertama, di Malaysia ni, polis boleh dibeli. Polis boleh dibeli. Kedua dia, immigration boleh beli. Kalau ada masalah, polis tak dapat, immigration tak dapat dibeli, macam mana? Tak apa, kita pergi mahkamah. Kita pergi mahkamah, hakim pun kita boleh beli. Itu yang ada di Malaysia. Itu masalah pentadbiran Barisan Nasional. Sekarang dah tak ada dah. Pelancongan pun, yang pelancong datang pun tak ramai. Macam mana? Jadi sekarang kita kena cari barang ekspor yang baru. Jadi baru-baru ini ada satu produk baru di Malaysia. Ini cerita dia. Cerita yang akan diekspor oleh Malaysia. Yang pertamanya, orang beli kapal selam, kita pun beli kapal selam. Tapi yang kita beli kapal tak selam. Buatan Perancis khas untuk Malaysia. Kapal tak selam. Berpuluh juta kita belanja, kapal selam kita jadi kapal tak selam. Kemudian kita beri jet. Orang beli jet pun kita beri jet. Tapi orang kita lebih pandai. Kita beli jet, kita jualkan enjinnya. Nah, itu Malaysia. Itu pentadbiran Barisan Nasional. Lepas itu, kita tengok negeri China pun beli lokomotif, kepala kereta api. Di negeri China, kereta apinya kelajuannya 300 km satu jam. Itu lebih kurang kelajuan kapal terbang. Kapal terbang dalam negeri ini 1 jam 400 km. Di negeri China, kereta api 300 km satu jam. Malaysia kita pun beli. Kita tak tahan. Orang China beli, kita Malaysia pun kita beli. Jadi berapa kita belanja? Berpuluh juta juga. Kita tak kalah orang. Tapi orang punya kereta api, kelajuannya 300 km satu jam. Kita punya cuma 80 km satu jam. Itu cara kita beli. Itu punya second hand kita beli. Jadi bayangkanlah betapa borosnya kerajaan Barisan Nasional. Bayangkan cara dia mentadbir kerajaan. Bayangkan cara mentadbir kewangan kita. Oleh sebab itu kita jangan menaruh harapan kita pada Barisan Nasional. Kita tidak nampak apa yang baik yang dibawa oleh Barisan Nasional. Sebab itu kita kena pastikan, kita kena bertekad untuk memastikan dalam pilihan raya umum yang ke-13 akan datang ini, kita pastikan Barisan Nasional kita tumbangkan dan kita angkat Pakatan Rakyat dan kita menuju ke Putrajaya.